Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang bersama saya di tengah hari ini, hari Jumaat Mubarakah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa positif, sihat, sejahtera dan kalau boleh menunggu-nunggu sesi kita bersiaran pada setiap hari dalam kita lebih memahami dan mengerti dan menginternalizkan, membawa pemahaman itu dalam kehidupan kita tentang cara-cara pengurusan kewangan sana perangkat individu, syarikat ataupun negara. Jadi topik kita masih lagi bersekitar di sekitar sukuk dan mudah-mudahan sesi ini, sesi yang keempat, adalah sesi yang terakhir dalam kita memahami instrumen sukuk dan juga kita boleh menjadi ambassador, menjadi seorang duta untuk membawa sukuk kepada syarikat-syarikat kita, negara kita, kepada agensi GLC untuk mereka juga bersama-sama dalam mengeluarkan sukuk atau menjadi pelabur sukuk kerana sukuk ini adalah instrumen korporat, instrumen berbentuk peringkat yang tinggi yang melibatkan nama yang besar tapi banyak implikasi kepada putaran kecairan dalam negara dan juga kepada proses kita mendapatkan dana untuk menyokong projek-projek pelaburan, peningkatan keluaran kasar GDP kita dan seumpamanya. Dalam sesi yang terakhir, yang ketiga, kita bincangkan tentang proses teknikal pengeluaran sukuk. Dia disebutkan ada berbagai bentuk struktur sukuk. Dalam proses itu kita kena memahami struktur apakah yang kita akan pilih, sama ada asset back atau asset base, sama ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, kena ada implikasinya. Dan saya baca report semalam menunjukkan bahawa pasaran masih lagi baik, pasaran masih lagi kompetitif. The Petronas bond sebanyak 6 bilion US dollar dalam satu laporan. Mereka telah mengeluarkan sebanyak 10 tahun, 20 tahun dan juga 30 tahun. Yieldnya masih okey dalam kurang lebih dalam tidak lebih 5% hinggalah kepada 4% berdasarkan tempoh. Semakin lama tempoh semakin mahal kuponnya yang ditawarkan atau yang diminta oleh pihak pelabur. Kerana dalam pasaran tuan-tuan dan puan-puan dari segi kupon ini tidak ada banyak beza antara sukuk yang patuh syariah dengan yang bond yang konvensional. Kebanyakannya tidak sama, melainkan dalam market-market keadaan pasaran tertentu. Saya akan bagi contoh 2-3 contoh untuk kita mendekatkan pemahaman kita. Jadi berbalik kepada technical processes, yang pertamanya bentuk pengeluar, bentuk sukuk yang dikeluarkan, tempohnya, kemudian peguam, lead arranger, pihak bank pelaburan yang akan menjadi ketua ataupun co-lead arranger, ketua-ketua untuk menjadikan produk ini adalah dikongsi bersama oleh berbagai bank dan juga penasihat syariah dari segi kepatuhan syariah. Kalau berbagai pandangan, berbagai penasihat syariah, berbagai-bagai pandangan-pandangan yang agak berkonflik dan berdatangan perlu di-iron out, perlu diuruskan dengan baik supaya bila keluar prospektus semuanya dah bersetuju, walaupun ada give and take, ada tolak ansur dari segi kepatuhan syariah berdasarkan ijtihad, kerana agak mustahil mendapat satu pandangan yang diterima oleh semua orang. Itu hakikat syariah. Even hakikat agama kita, hanya sebahagian kecil sahaja yang merupakan perkara yang telah ada kepastian, yang telah ada hitam putihnya. Yang lain itu adalah isu pemikiran, isu ijtihad berdasarkan pandangan ulama dan juga pihak berkuasa semasa. Kita teruskan struktur yang ataupun technical proses yang kemudiannya adalah mata wang. Kita nak keluar mata wang apa? Mata wang tempatan ataupun mata wang antarabangsa. Kalau mata wang antarabangsa pun perlu dilihat kepada appetite, selera pelabur, sama ada mereka ingin mengambil risiko mata wang macam Jepun, yen misalnya, atau euro, atau Amerika Syarikat, US dollar, ataupun pound sterling, iaitu mata wang England contohnya. Jadi dalam pasaran
macam mana sekalipun, mata wang yang paling digemari adalah mata wang Amerika Syarikat, US dollar. Senang nak jual dan senang, ramai banyak pelaburnya. Tapi kalau nak keluarkan mata wang yang berbentuk Sing dollar, macam mata wang Singapura, agak terhad. Hanya pelabur-pelabur yang mempunyai balance sheet mata wang Singapura atau mata wang yen atau mata wang euro ataupun pound sterling boleh mengambil sukuk tersebut. Jadi bukan semua orang ada kocek, ada poket yang dalam tentang mata wang asing. Jadi walaupun ada macam Khazanah Nasional mengeluarkan sukuk berasaskan kepada mata wang Singapura misalnya, kerajaan England mengeluarkan sukuk sovereign mereka, sukuk negara sebanyak 200 million pound sterling contohnya, dalam bentuk pound sterling, dan juga beberapa sukuk dalam bentuk euro misalnya. Jadi itu adalah pilihan kepada pengeluar melihat kepada selera yang ada dalam pasaran. Selepas COVID-19 ini, secara tentu pencaturan minda kepada mata wang merupakan pencaturan yang cukup penting untuk dilihat. Saya tidak ada maklumat yang tepat, mungkin rakan-rakan saya yang bersama dalam sesi ini dan juga di luar sana yang lebih mengetahui tentang pergerakan mata wang yang sedang berlaku hari ini. Adakah mata wang US dollar masih kuat, UK masih kuat ataupun euro masih kuat. Jadi berdasarkan apa yang saya baca, mata wang euro mungkin antara mata wang yang akan menjadi mangsa kepada COVID-19 kerana banyak negara Eropah yang terlibat dalam kes-kes yang terlalu teruk dan akan menyebabkan ekonomi sebahagian negara Eropah akan terjejas disebabkan COVID-19. Jadi isu mata wang isu yang penting. Adapun ringgit Malaysia adalah satu mata wang yang untuk tempatan jarang pihak luar yang mengeluarkan sukuk dengan mata wang ringgit Malaysia sebab mereka terpaksa membawa wang Amerika Syarikat US dollar balik ke negara mereka kena swap. Mereka mengeluarkan wang mata wang Malaysia, katakan contoh, mereka kena swap tukar kepada mata wang US dollar dan tukar balik kepada mata wang tempatan mereka. Dia ada 2 kali pertukaran dan ini merupakan satu kos yang mungkin agak tinggi kepada mereka. Kita pernah ada satu kes daripada Kazakhstan, iaitu Development Bank of Kazakhstan mengeluarkan sebanyak 500 juta ringgit Malaysia di Malaysia dan juga saya sebagai penasihat syariah dalam sukuk tersebut. Jadi mereka kena swap 500 juta ringgit Malaysia kepada US dollar dan US dollar kepada tanggi, dia punya local currency. Jadi boleh berlaku tapi banyak kos yang meningkat. Indonesia misalnya contoh negara yang cukup hebat dari segi penggunaan sukuk. Indonesia negara yang paling banyak mengeluarkan series of sukuk, mungkin 8 ke 9 kali now, dan kesemuanya adalah berbentuk US dollar dan mereka terpaksa mengambil risiko yang tinggi untuk menguruskan perubahan mata wang sebab sebarang perubahan walaupun 1 basis point dari segi perubahan mata wang akan menyebabkan ekonomi akan pembayaran balik nanti ada satu isu yang besar pada negara. Tapi tidak ada banyak pilihan, mereka kena meminjam dari luar sama ada sukuk atau bond ataupun European punya skim perbankan daripada bank-bank di Eropah dan Alhamdulillah kita rasa gembira kerana kerajaan Indonesia for the last 10 years telah banyak mengeluarkan series of sukuk, mungkin ke 8 ke 9 kali. Jadi mereka menggunakan mata wang US dollar. Malaysia juga negara pertama mengeluarkan sukuk menggunakan US dollar juga sebab nak dapat pelabur tak minat local currency. Mereka tidak mahu mengambil risiko mata wang tempatan. Jadi mata wang tu penting dalam kita menentukan mata wang kepada suku. Yang seterusnya adalah dipanggil book building, iaitu price discovery. Kita nak keluarkan sukuk, tak tahu berapa ramai orang yang sanggup membeli sukuk kita, pertamanya. Yang kedua, berapa mahal atau murah mereka nak beli sukuk. Sama ada mereka nak beli dengan syarat kita boleh memberikan pulangan yang besar, misalnya 5% ke, atau ada yang minta 6%, ada yang minta 5.5, ada yang minta 4.9. Jadi susah kita nak pastikan kolektif pandangan daripada bakal-bakal pelabur sukuk di peringkat
dunia. Ini khususnya kalau melibatkan mata wang US dollar lah. Kita perlu ada roadshow, perlu pada satu pusingan dunia, Tokyo, Singapura, London, di Amerika, di Dubai dan sebagainya. Kita panggil book building. Kalau kita keluarkan sukuk mata wang tempatan, tak perlu book building. Kita dah tahu dah kadar yang dipersetujui secara umumnya dalam pasaran. Tapi kalau melibatkan sukuk US dollar dan besar jumlahnya, perlu ada book building. Jadi perlu pada satu roadshow dan satu soal selidik. How much do you want if you were to issue the sukuk, and how much you can commit to subscribe. Jadi namanya book building, price recovery. Ada satu case di Oman, mereka nak keluarkan US dollar sukuk. Menarik, mereka buat book building terdahulu. Menarik ya, semua keluarkan sukuk, mereka buat book building. Waktu tu harga minyak jatuh, jadi rating kepada Oman agak lemah dan juga kemampuan untuk membayar agak dipertikaikan dalam keadaan tersebut. It was 5 years ago. Bila buat book building, maka pelabur-pelabur telah memfactor inkan, telah memasukkan risiko rating yang lemah dan juga kemampuan membayar yang lemah. Sebab tu mereka minta yield yang banyak dalam 7% US dollar term. Jadi bila buat begitu dekat Dubai dan beberapa negara, mereka balik semula ke Oman beritahu tak boleh buat sukuk lah sebab kosnya tinggi. Sebab lebih baik kita pinjam pada local bank di Oman, pinjam daripada bank-bank yang ada di Oman dengan lebihan kecairan yang ada dalam bank. Kita boleh serapkan liquidity dengan mudah dan kosnya kurang lebih dalam less than 7%. Saya tak pasti berapa, tapi very much lower than 7% yang diminta oleh pelabur antarabangsa melalui proses book building. Jadi perlu sensitif pada harga sebab harga ini very sensitif. Perubahan bukan setakat 1%, even 0.5 ataupun 50 basis point akan menyebabkan kerugian kepada pihak pengeluar sukuk. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan book building. Kalau nak buat sukuk yang besar, dia pakai US dollar. Even kerajaan Malaysia pun dulu ada book building. Waktu tu zaman krisis 2002. Tapi Alhamdulillah dapat sokongan yang baik dan teruskan juga untuk keluarkan sukuk sebab permintaannya bagus, oversubscribe dan kosnya tidaklah begitu tinggi dalam kemampuan kita membayar balik. Itu book building. Apa lagi? Rating. Rating satu perkara yang penarafan ya. Kita nak ada sukuk di dunia dua bentuk, sukuk yang di-ratedkan dan sukuk yang tak rated. Rated sukuk, non-rated sukuk ataupun unrated sukuk. Jadi sukuk ini perlu dinilaikan kekuatan keuangan dan pengurusan dan juga market segmen pengeluar tersebut. Kalau dia sebuah syarikat minyak, kita kena nilai dia punya balance sheet, dia punya management, dia punya pipeline deal yang akan masuk pada masa depan, the current project yang dia ada, dan juga yang penting adalah sektor yang dia terlibat, sektor gas dan juga minyak, adakah satu keperluan ataupun tidak. Hari ini syarikat minyak lah nak keluarkan sukuk, mungkin cabarannya melainkan dia ada deal yang baik yang mendapat offtake tertentu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu melihat kepada apa dia punya tadi saya sebut rating. Rating ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi syarikat itu kena buka segala-galanya. Jadi itu yang ramai orang tak suka buat rating. Ada juga syarikat yang buat sukuk, even kerajaan yang buat sukuk tidak berbentuk rated, dia bentuk unrated. Jadi itu pilihan. Apa bezanya? Kalau kita buat rating, kos pengeluaran atau kos sukuk itu lebih murah kerana sudah ada penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tapi kalau tidak ada rating, dia akan ada lebih kos itu dalam 1% atau lebih. Jadi kalau katakan contoh, kalau syarikat minyak ABC menggunakan sukuk dengan rated, mungkin kadarnya 4% untuk 5 tahun. Tapi kalau tidak rated, tidak dizahirkan dia punya management, dia punya projek dia, orang tak tahu apa yang berlaku dalam syarikat tersebut, dia keluarkan juga sukuk, mungkin jadi 6%, 2% perbezaannya. Tetapi ada dia punya pro and con. Ada di kalangan pelabur-pelabur ni, mereka yang suka kepada rated sukuk sebab selamat, sejahtera dan tak perlu fikir panjang, tidur malam pun lena sebab sukuk ini sukuk yang baik yang telah
dinilai ataupun di penilaian yang baik dan juga akan terus dinilai setiap kuartal. Jadi ada penilaian daripada pihak rating agency. Jadi dan dia okay dengan smaller coupon. 4% pun cukup sebab good return dan juga selamat. Ada juga investor menarik dalam, even di Malaysia, saya dah jumpa dengan ramai orang begini, mereka kata dia pun tak suka yang rated sukuk sebab yield-nya terlalu rendah. Lebih sikit dan kadang-kadang lebih kurang dengan pulangan daripada bank. Jadi mereka hendak mengambil risiko yang tinggi sikit dengan yield yang tinggi sikit. Dan di Malaysia kita tengok banyak juga unrated sukuk yang kadarnya bukan lagi 4-5%, 7, 8 and 9%. Dan ada juga pelabur yang suka kepada pengeluaran sukuk yang bentuk tidak di-ratedkan, tidak dinilai tarafkan kerana mereka ada berbagai-bagai masalah dan sebagainya yang mereka pilih tidak mahu rated, tetapi mereka percaya kepada bank yang melakukan lead arranger tadi telah membuat kajian yang seminimum mungkin, ada kemampuan membayar tapi tidak dimasukkan dalam mesin untuk dinilai dan diratedkan. Jadi kita ada bincang building, matawang dan juga rating. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih seperti biasa dan minta maaf kita dah tangguh 2 kali pagi tadi sebab saya kena berada di hospital lama sikit sehingga pukul 1:30 tengah hari tadi. Mudah-mudahan kita dapat teruskan sesi ini. Saya tidak mahu ada sebarang gap dalam sesi setiap hari ini. Mudah-mudahan terus memberikan momentum kepada saya khususnya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada Rahimah, Hassan, Zulhimi, Raja Din Kelate, Ramlan Rahman dan sebagainya. Ada soalan, saya minta izin untuk menjawab 2-3 soalan yang relevan. Terima kasih Tengku Zarina, Nik Muhammad juga. Terdapat perbincangan dan cadangan untuk membolehkan SME untuk isu sukuk mikro daripada Syafiq AR. Ini pandangan yang sudah lama diapungkan dalam pasaran untuk SME untuk mengeluarkan mikro sukuk mungkin dalam 10 million, 20 million, 5 million, mungkin even 1 million. Jadi ini memerlukan satu pengkajian, ada yang baik dan perlu kepada satu konsep penilaian rating yang baru yang sesuai dengan SME dan juga bagi saya perlu kepada satu lagi skim iaitu skim perlindungan kepada pelabur dalam konteks sukuk juga kita namakan sebagai credit protection sukuk. Jadi perlu diletakkan ekosistem yang lengkap. Memang hasrat kita baik untuk membantu SME tetapi kita juga kena secara agama ini agama yang ada keseimbangannya. Tidak boleh kita mementingkan kapitalis, tidak boleh kita mementingkan mereka yang menggunakan kapital tersebut. Semuanya kena diraikan, disantuni dan sebab itu saya setuju cara ini dan juga perlu kepada satu perbincangan. Negara mungkin boleh mampu dan saya rasa mampu sangat untuk melakukan sukuk SME tetapi perlu ada ekosistem yang lengkap yang mana ada juga probability, ada kemungkinan dan kebolehan mengurus risiko dengan paling baik. Kita tidak boleh ambil risiko 100% dan kita tidak boleh juga mengenepikan risiko sama sekali. Okey. Bagaimana Datuk melihat peluang pembangunan sukuk dalam pembangunan tanah wakaf di Malaysia? Ini mungkin saya akan bincang semasa nanti. Memang banyak dibincangkan tetapi tak pernah berlaku di Malaysia dan saya telah lakukan di Singapura dalam 2 keping tanah di Bencoolen Street dan juga di Orchard Road untuk bangunkan harta wakaf di Singapura yang dimiliki oleh MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura, tapi cantik dia punya caranya dan juga pemikiran pembangunan wakaf di Singapura lebih maju ke hadapan sebab mereka mempunyai scarcity, mempunyai ketidakcukupan dalam banyak perkara. Jadi sukuk itu dapat dilaksanakan dalam 2008, 2010, lama dah produk ini, the first in the world yang menggunakan sukuk musyarakah untuk membangunkan 2 projek di Singapura sebanyak 37 million Sing dollar. Jadi saya akan kupas Ramlan pada masa depan bagaimana sukuk dibawa masuk dalam industri wakaf di Malaysia kalau ada keberanian dan juga
keberanian dan juga keilmuan untuk memajukan wakaf berdasarkan sukuk di Malaysia. Adakah sukuk Kazakhstan ini dibuat oleh syarikat Malaysia? Tidak. Sukuk ini dibuat oleh bank terbesar di Kazakhstan yang dimiliki oleh kerajaan untuk mendapatkan 500 juta ringgit Malaysia untuk membantu perniagaan leasing, perniagaan sewaan, sebab negara Kazakhstan negara besar, mereka memerlukan banyak pelaburan dari segi infrastruktur macam lori-lori besar, traktor dan juga lokomotif kereta api. Jadi perlukan kos yang banyak untuk financing dalam bentuk leasing penyewaan. Jadi digunakan 100% oleh syarikat di Kazakhstan. Okey, saya teruskan kepada teknikal sikit. Yang terusnya adalah selepas kita buat book building, kita buat rating, dah boleh keluarkan sukuk. Jadi kita keluarkan prospektus. Jadi kita apungkan dalam 7 hari. Jadi kalau book building itu kita dapat average-nya, kita tahu ramai orang nak melabur dalam 4 to 5%. Jadi kita jadikan 4.5 untuk averagekan permintaan daripada pelabur satu dunia. Kadang-kadang sukuk ini terlalu popular, dia oversubscribe. Orang minta banyak. Kita lakukan 1 bilion, orang minta 6 bilion. Jadi ada 6 kali ganda lebih. Ataupun sometimes 10 time. Macam di Indonesia, 9 time pun pernah berlaku sebab waktu itu sukuk tak ada di pasaran, sukuk berbentuk kerajaan, jadi terlalu oversubscribe. Jadi perlu kepada macam mana kita nak bedak-bedakkan, nak bahagikan semua orang dapat sikit. Sebab itu pengurusan lead arranger memastikan kalau boleh semua orang dapat walaupun tidak mana yang diminta oleh mereka. Jadi oversubscribe ada satu fenomena bukti bahawa suku itu diyakini oleh para pelabur dan juga memberikan makna negara itu kuat. Syarikat itu dipercayai. Itu juga makna kepada oversubscribe. Tuan-tuan dan puan-puan, saya agak bahaya sikit sebab bateri saya nak habis, tak sebab charge tadi bawa balik pada hospital. Saya rasa saya kena tangguhkan dulu sesi ini, takut tak dapat di-uploadkan nanti. Saya rasa saya akan sambung lagi besok tentang isu sukuk dalam pengalaman saya berada di luar negara dalam menjadi duta sukuk satu dunia. Dan sebelum saya akhiri sukuk pada petang ini, saya sebutkan bahawa yang ketiga adalah listing. Yang terakhir sekali adalah listing, iaitu bila sukuk dikeluarkan ada 2 pilihan. Sama ada kita senaraikan sukuk di bursa, di exchanges, atau kita jual over the counter. Di Malaysia kebanyakan sukuk tidak dijual di exchange, dijual di dalam pasaran, dipanggil di Malaysia over the counter. Kalau kita nak, kita call, kita minta nak beli atau nak jual. Tapi di Dubai dan juga di London dan negara-negara Eropah, bond adalah diapungkan, listed dalam pasaran exchanges macam Dubai Nasdaq. Sukuk banyak dijual di situ, jadi orang ramai boleh beli dan sebagainya. Jadi dari segi faktanya, Dubai Nasdaq adalah exchange yang paling banyak menyenaraikan suku-suku patuh syariah di seluruh dunia. Jadi mereka menjadi pasaran yang menarik. Sebelum Dubai, banyak sukuk disenaraikan di Luxembourg Exchange, di negara Luxembourg. Zaman-zaman awal 2000 sampai 2015, kemudian Dubai telah mengambil alih peranan sebagai listing exchange kepada sukuk. Jadi sukuk boleh disenaraikan ataupun boleh dijual secara over the counter. Jadi ada sikit masa, boleh tanya, doktor, insurans apa yang ikut syariah? Insurans nyawa ke atau insurans ini tajuk insurans. Saya sebut dalam kuliah insurans ada takaful Islam, ada takaful untuk keluarga, iaitu untuk nyawa, dan juga takaful untuk harta benda dan sebagainya. Jadi boleh